Selamat bertemu dalam Rahmat Ramadan. Edisi ini bersama saya Syawal Yusof. Masjid di Strata Singapura sibuk dengan pelbagai kegiatan sepanjang Ramadan ini. Jika anda berjalan di Dorset Road yang terletak di kawasan Farrer Park, ramai yang mungkin tidak tahu ada masjid di sini. Oleh kerana saiznya yang kecil, anda perlu melihat dengan teliti untuk melihat struktur masjid yang dikenali sebagai Tasik Utara. Menjejak masjid-masjid kecil serta warisannya menjadi tumpuan Rahmat Ramadan kali ini. Masjid paling kecil di Singapura, Tasik Utara namanya. Ruang masjid hanya sebesar 183 meter persegi, muat untuk seramai 120 jemaah. Memang ada sebuah tasik di sini, di bahagian utara. Jadi dipanggil Tasik Utara. Tempatnya dekat-dekat dengan Norfolk Road. Dah lama tasik itu ditutup kerana pembangunan. Masjid satu tingkat ini mengekalkan ciri kampung, diperbuat daripada kayu, batu dan bumbung zinc. Pada tahun 2016, dengan sokongan MUIS, Masjid Tasik Utara mula dinaik taraf. Kerja naik taraf dijalankan serentak dengan satu lagi masjid kecil yang terletak di kawasan Pasir Panjang, iaitu Hussein Sulaiman. 120 tahun lampau lah. Orang-orang kampung ni diketuai oleh seseorang lelaki ni mengumpul kewangan untuk beli tanah dengan niat untuk membeli tanah wakaf sebagai wakaf masjid lah. Kita sudah hilang jejak siapa ahli keluarga atau keturunan Hussein Sulaiman. Ramadan tidak lengkap tanpa bubur masjid. Di Masjid Hussein Sulaiman, resepi buburnya punya keistimewaan tersendiri. Saya masak bubur di Masjid Hussein Sulaiman lebih daripada 10 tahun. Keistimewaan dia adalah kambing, ketul-ketul, ada kacang kuda dan dia berempah sikit dan sedap lah. Bubur ni turun-menurun dan rasa dia tak akan larilah. Pasal dia akan stay sama je lah sampai 3 generasi lah. Lantaran itu, walaupun tidak digembar-gemburkan, ada yang datang sejauh Pasir Ris dan Bedok untuk membawa pulang bubur Masjid Hussein Sulaiman. Saudara, suasana kampung dan kekeluargaan begitu terasa di Masjid Hussein Sulaiman. Dan hari ini saya berkesempatan beriftar dan merasa bubur masjid ini yang mengekalkan resepi turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Bristol Road pula, profil jemaah masjid paling kecil di Singapura berubah mengikut peredaran waktu. Dahulu, jemaah Tasik Utara ialah penduduk kampung sekeliling. Hari ini, kebanyakan yang datang ke sini merupakan penduduk flat di Dorset dan Owen Road. Ada juga pekerja seperti kaki tangan Hospital Wanita dan Kanak-kanak KK, Balai Polis Tanglin dan penguasa pengangkutan darat LTA seperti Encik Azhar. Senang untuk kita pergi ke masjid ni lah pasal dekat dengan office kita. About 2 or 3 minutes punya perjalanan gitu. And then kadang kita ada meeting lambat atau overtime tu, senang untuk kita datang sini solat dan lihat lah. Lagi-lagi dalam bulan puasa ni Ramadan. Lama-kelamaan, Encik Azhar terdorong untuk menyumbang sebagai relawan Lembaga Pengurusan Masjid Tasik Utara. Kerana masjid ni layanannya mesra lah. Jemaah-jemaahnya pun ada yang kita selalu kenal di sini. Kerana masjid ni kecil, di kebanyakan pegawai dan jemaah ada sini
relawan. Jadi kita tolong apa yang kita boleh lah. Walaupun kecil, masjid-masjid Tasik Utara dan Husein Sulaiman tetap mempunyai daya tarikan tersendiri. Ia menawarkan suasana berbeza, ada ciri-ciri kampung, membawa bersamanya ketenangan serta memori silam di sebalik hiruk pikuk Kota Singa. Saya dulu sekolah kat situ, tak jauh. Dari rumah sini, balik hari petang, sekolah petang, balik yang kaki sini. Air kolam, budak-budak nampak air kolam kan. Dia nampak ni, air ni sejuk, kita panas kan. Wah, masuk dalam, main air. Kalau tak kena pekik dengan orang tua kan, tak cabut. Orang tua marah, cabut. Yalah sedih lah pasal apa, tak jumpa lagi lah benda tu kan. Walaupun yang sini masih ada lagi, tapi tersembunyi kan kat dalam tu. Saya tak dapat tunjukkan anak saya macam mana kita dulu duduk nyangkung ambil air, ambil wuduk kan. Masjid Tasik Utara terletak di pinggir kawasan bandar. Atas nama penakatan dan memastikan masjid kekal relevan, ia menjalin kerjasama dengan rumah-rumah ibadah lain seperti gereja dan kuil dalam membantu penduduk di flat sewa Owen Road dan sekitarnya. Majoriti mereka Melayu Islam. Kita ambil peluang Ramadan, kita beri dia orang makanan bungkusan. Tiap-tiap hari 100 lebih bungkus. Kita tak mampu untuk adakan 15,000. Gereja sambut baik saranan saya dan memberi wang dolar dan juga memberi voucher. Kuil setahun sekali dia gaji beras 1 tan. Komiti kelab dia orang ada bantu dari segi volunteer. Kerjasama yang memupuk keharmonian. Living in the same community here, it allows us to practice what we deeply believe, that we are all neighbours. Perfect example of all the religious organizations and businesses coming together to have unity and collaboration in working in the community. Sejak tahun 2022 lalu, Badan Kebajikan Free Food for All pula bergabung sama menajam makanan untuk diagih-agihkan. Dengan adanya kolaborasi dengan masjid, gereja dan juga Free Food for All, kami lebih dapat mendekati penduduk-penduduk di Blok 47 Owen Road. Bukan sekadar hanya makanan, tetapi bantuan untuk kanak-kanak yang memerlukan, enrichment program, pekerjaan untuk ibu bapa dan juga free laptop. Dengan pemansuhan langkah-langkah sekatan COVID, masing-masing penerima kini digalakkan datang ke Masjid Tasik Utara untuk mengambil sendiri pek makanan setiap hari. Seperti warga emas ini yang tinggal sendirian di rumah sewa. Setiap hari kalau sekat bulan puasa ni kita dapat makanan, dapat bubur. Kalau dapat 1 bungkus, separuh makan sahur, separuh buka. Di Masjid Husein Sulaiman Pasir Panjang pula, perpaduan sosial dipupuk dengan cara lain. Ia sering mendekati penduduk rumah-rumah privat berdekatan. Semua mereka dah mengatakan kita dah lama kat sini. Kita pun dah biasa dan jangan susah. It's no problem. Kita juga berilah sedikit flyers pada mereka menerangkan apa itu Ramadan. Masjid Husein Sulaiman juga bekerjasama dengan Kelab Masyarakat Teluk Belanga dalam menjalankan aktiviti-aktiviti silang agama. Contohnya Chinese New Year. Kita juga pergi ke rumah-rumah jiran kita untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina contohnya. Ramadan, bulan bagi menyebar ihsan. Maka itu usaha masjid kecil Masjid Kampung Husein Sulaiman dan yang paling kecil di Singapura, Tasik Utara, melestari warisan sambil menyemai perpaduan sosial dengan masyarakat berdekatan termasuk dari pelbagai agama, diharap dapat mengundang rahmat Ramadan.
Selamat bertemu kembali dalam Rahmat Ramadan. Saudara, tidak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Maka itu, ramai sekarang yang sibuk membuat persiapan untuk Hari Raya. Dalam kesibukan itu juga, jangan lupa untuk jaga makan dan jaga badan. Dalam paparan Rahmat Ramadan kali ini, kita tinjau pengalaman seorang mu'alaf yang menerapkan gaya hidup sihat berteraskan konsep-konsep agama. Jejaka kacukan China dan India ini menemui agama Islam sewaktu belajar di United Kingdom pada 2013. Setahun kemudian, dia memeluk agama Islam. So I was asking a lot of questions, and I think Islam answered all the questions. Everything was, laid out for you. It was very systematic, and it taught you how to live life. Di England, Anish menjadi pemain kriket profesional. Sekembali ke Singapura, kaitannya dengan sukan kriket diteruskan juga sebagai jurulatih. Anish mengakui pada awalnya memang sukar baginya untuk berpuasa, apatah lagi bila perlu bersukan. I couldn't bring myself to do it, but I think in 2017, I decided that look, it's time I started fasting. But that night, when I was, for some reason, I was scrolling through my phone and I decided to look up Muslim athletes who fast during Ramadan. And I said, their sports are so much more physically demanding than cricket, and yet they're fasting. So I said, okay, let me try. Sebagai seorang yang dekat dengan dunia sukan, kesihatan dan pemakanan amat penting baginya. Sebagai mu'alaf, dia turut menitik beratkan pembelajaran agama Islam. So I think for me, my faith is my primary motivator, but at the same time, there's an obesity epidemic in the world at the moment, and particularly within the Ummah, unfortunately. Teaching people the Sunnah of a Prophet Muhammad, peace be upon him, and to get healthy, inspire people, and to really try and change their lives through the Sunnah. It brings a lot of satisfaction and joy. Mencipta gaya hidup serta pemakanan sihat berdasarkan pengajaran agama kini menjadi tumpuan Anish. Ini dimulakan dalam keluarga sendiri. Saya selalu grow up with sports. Jadi main netball, main rugby. Jadi bila pertama kali jumpa dengan dia, memang that's something yang kita memang suka buat sama-sama lah. Tapi bila dia start macam, kena ikut cara hidup macam mana Nabi buat kan. Selalu saya tanya macam like, what is your sauce? Sebab untuk ikut sunnah pun ada macam dia punya like whether it's reliable or not. So he's able to back up. Sebagai seorang mu'alaf, Anish mula melakukan penyelidikan mendalam bagaimana menerapkan gaya hidup serta pemakanan sihat berdasarkan sunnah. How our beloved Prophet, Muhammad, peace be upon him, ate and moved. It's based on sound weight loss fundamentals. So to lose weight, you need to move more, you need to eat less. He walked everywhere. Back then, there's no concept of cars and vehicles, so he was a very, very active man. So you're kind of killing two birds with one stone. You're becoming healthier, and then you're preparing for the akhirah, which incentivizes a person to go on this journey, which then I think makes it sustainable. Malah, ibu mertua Anish yang tinggal bersamanya juga terpaksa mendakap perubahan. Menjelang waktu berbuka, sayur, buah-buahan serta memasak tanpa bergantung kepada makanan yang diproses diamalkan. Kita secara lahir dah jadi orang Islam, tapi saya kurang perhatikan tentang benda-benda ni. Actually, dia very consistent. So, and then I said, how do I make that change myself? Meskipun sudah memeluk agama Islam, Anish tetap menjalin hubungan erat dengan kedua ibu bapanya. Mereka sering berkunjung ke rumahnya, malah di bulan Ramadan ini mereka sering beriftar bersama. Recently, I had this acid reflux. And I also had, after that, I had this breathlessness. So my son Anish told me, advised me to try this intermittent fasting. And today I feel better. The breathing was less, and acid reflux wasn't so bad also. So I guess this intermittent fasting is good after all. I enjoyed the iftar. There were very good
nutritious food like the dates, and Anish basically relies on these dates and other fresh nuts and dried fruits, and after a long hour of fast. So this is a good meal. Bukan hanya keluarga, Anish turut mempromosikan gaya hidup sihat berdasarkan konsep-konsep agama di media sosial. Di TikTok dan Instagram, jumlah pengikutnya melebihi 5,000. Di antara mereka ialah pasangan suami dan isteri mualaf ini yang tergerak untuk turut mengamalkan gaya hidup sihat. Now we know from scientific literature that exercise works as an antidepressant for the brain. It is about spirituality, it's about healthy living, healthy eating, fasting, movement. And so I think that is why it so strongly works for everybody. Dari dulu Anish seorang peran contoh untuk kita. Sekarang dia he choose this life dan dia inculcate, menerapkan sunnah Rasulullah dalam hidup dia. Itu memberikan saya banyak motivasi kerana tidak senang inculcating habits Rasulullah dalam kehidupan ini, especially dalam zaman sekarang. Saya lose 3 kilogram. Tapi yang lebih penting, kita jadikan orang lebih patient. Gaya hidup yang sihat telah membawa perubahan kepada hidup Anish, keluarganya serta teman-temannya. Perubahan yang membawa kepada hidup yang lebih sihat adalah sesuatu yang positif, apalagi jika dilakukan di bulan mulia ini. Setiap tahun kita diberi peluang nak mulakan hidup sihat dengan berpuasa. Jadi ini boleh digunakan sebagai titik permulaan untuk apa-apa saja, untuk makan sihat, untuk membuang tabiat buruk seperti merokok. Selalunya untuk mengubah tu makan masa kan. Jadi pentingnya kita bermula. Tak apa kalau gagal. InsyaAllah tahun depan kita boleh ulang lagi usaha tu dengan setiap usaha. Semoga kita dapat mencapai matlamat untuk mengecap atau menjalani hidup sihat. Kadang-kala kalau kita dah berpuasa 1 bulan, dah belajar makan secara sihat, tiba-tiba datang Syawal jadi semua ni dah bertukar balik. Jadi mungkin anda boleh teruskan usaha dengan puasa 6. Lepas dah puasa 6 kan, kita boleh juga mempraktikkan apa yang dinamakan macam intermittent fasting lah ataupun puasa berkala. Puasa berkala tu bermakna kita kurangkan pemakanan kita, kita macam berpuasa tetapi kita boleh minum air. Ramadan sudah berlangsung 3 minggu. Amalan-amalan baik yang sudah dilaksanakan di bulan mulia ini diharap dapat diteruskan bila Syawal menjelma. Saudara, dalam segmen berikut, Rahmat Ramadan menyurut sumbangan 3 individu dalam memperkasakan golongan berkeperluan khas serta meringankan beban anggota masyarakat yang memerlukan. Mengidap penyakit kronik selama 8 tahun dan berkerusi roda. Namun, Encik Kamsani Abdul Hamid tidak pernah menggunakan nasib yang menimpa sebagai alasan untuk tidak menyumbang semula kepada masyarakat. Malah, beliau percaya bahawa seseorang itu perlu sentiasa berfikiran positif dan kuat bertekad demi merintangi cabaran hidup yang dihadapi. Bagi saya, pembakar semangat saya kepada mereka yang di luar sana yang ada sakit macam saya, siapa-siapa pun lah yang ada sakit satu, mesti have the positive thinking in yourself. Sejak 2 tahun lalu, Encik Kamsani diamanahkan oleh Jawatan Kuasa Penduduk Pasir Ris Drive 6 untuk menyelaraskan usaha pengagihan bubur dari Masjid Al-Taqwa bagi para penduduk kejiranan di sepanjang bulan Ramadan ini. Usahanya juga diiktiraf pertubuhan seperti Persatuan Bertindak Ginjal bagi Masyarakat Islam MKAC dan Pejabat Khidmat Sosial SSO.
Jelas bagi Encik Kamsani, penyakit yang dihidapinya itu bukanlah titik akhir dalam kehidupannya, tetapi dijadikan sebagai pendorong utama untuk berbakti kepada masyarakat dengan kudrat yang ada. Saya dah tak boleh bekerja, jadi masa lapang saya, ini je lah saya buat untuk bantu masyarakat. Harapan saya untuk terus menyumbang kepada komuniti. Pernah hidup susah dan tidak tahu ke mana untuk mendapatkan bantuan. Pengalaman yang pahit ini menjadi pemangkin semangat kepada Cik Kamaria Zainul untuk memastikan 50 keluarga susah yang menetap di flat-flat sewa di Ang Mo Kio tidak kelaparan bila tiba masa berbuka pada Ramadan ini. Beliau bukan saja perlu bijak mengimbangi waktu, sentiasa berhubung dengan penaja, tetapi juga mengenal pasti serta menyemak jika si penerima bantuan benar-benar memerlukan habuan yang diberikan. Mujur, beliau dibantu sekumpulan suri rumah yang tinggal berhampiran. Mereka sangat bersyukurlah atas apa yang kita beri, sama ada nasi lemak kadang ataupun nasi putih, ada lauk pauk. Sangat mudahlah dalam anggaran kita dalam $4 atau $5 satu kepala. Jadi kita pun tak nak memberatkan pihak yang memberi dan kita pun tak nak pembaziran. Sebab kalau kita bagi yang berat-berat, mungkin ada setengah orang tak boleh makan yang ada penyakit. Mereka juga mendapat bantuan 17 sukarelawan bukan Muslim untuk mengagih-agihkan makanan. Dari Ang Mo Kio ke Yishun pula, Blok 162 Yishun Street 11. Di sini terletaknya sebuah butik kolong blok yang diusahakan Cik Rosnawati Hasim. Beliau mengumpulkan 10 sukarelawan untuk sama-sama menyingsing lengan demi membolehkan para penduduk rumah sewa memilih untuk memiliki mana-mana baju kurung dan kelengkapan solat lama dan baru tanpa had. Menerusi inisiatif ini, Cik Rosnawati dan kumpulannya Friends of Charity berharap dapat memberi secubis harapan dan menyemarakkan lagi sambutan Aidilfitri yang menjelang kepada mereka yang memerlukan. Dahulu, saya pun tinggal di blok sini juga. So, saya nampak ada kekurangan dalam blok sini juga. Dari itu, saya pun dengan tim saya ingin cadangkan untuk dapatkan baju-baju raya untuk yang memerlukan. Daripada Facebook, daripada situ, diorang yang donors tu akan hantar baju-baju tu di sini ya. Jelas, ketiga-tiga sosok ini membuktikan bahawa meski apa jua cabaran, tidaklah sukar untuk menjadi wira Ramadan kepada masyarakat. Saudara, episod terakhir Rahmat Ramadan minggu depan akan membawa anda ke satu lagi masjid bersejarah. Ini sambil kita tingkatkan kesedaran menerusi segmen Jaga Makan, Jaga Badan dan Tanya Doktor. Sekian saja dari saya, Syawal Yusof. Salam Rahmat Ramadan.